Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Waddaullah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berangkat ke Republik Singapura. Berangkat di hangar penerbangan Kebah Dulia Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Kebah Dulia Maha Mulia dan Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri ialah ahli-ahli kerabat diraja. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Ceteria yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara, Menteri-Menteri Kabinet, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Diraja, timbalan-timbalan menteri, Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei dan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei beserta pasangan masing-masing. Hadir mengalu-alukan keberangkatan tiba Kebah Dulia Maha Mulia dan Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri di lapangan terbang antarabangsa Changi, Tuan Yang Terutama Dr. Tan Sri Leng, Menteri Tenaga Manusia Republik Singapura dan Tuan Yang Terutama Lawrence Bay, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam dan isteri. Juga hadir Puan Yang Terutama Hajah Nur Kamar binti Haji Sulaiman, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura. Kebah Dulia Maha Mulia akan berangkat menghadiri upacara perbarisan Hari Kebangsaan Republik Singapura ke-60 tahun yang akan berlangsung hari ini atas undangan Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Perdana Menteri Republik Singapura. Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Waddaullah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan berangkat ke Majlis Santap Petang yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Menteri Kanan Republik Singapura. Majlis berlangsung di Grand Hyatt Singapura. Turut hadir isteri Tuan Yang Terutama Madam Ho Ching. Sebelum dilantik menjadi Menteri Kanan Republik Singapura, Tuan Yang Terutama merupakan Perdana Menteri Republik Singapura ketiga dari Ogos 2004 hingga Mei 2024. Tuan Yang Terutama dan Kebah Dulia Maha Mulia sebelum ini telah lama bekerjasama rapat dalam memperkukuhkan hubungan dua hala di antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura, termasuk bekerjasama di peringkat serantau dan antarabangsa. Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Waddaullah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah berutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Taman Shan Mugaratnam, Presiden Republik Singapura. Dan Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Republik Singapura serta kerajaan dan rakyat Republik Singapura bersempena dengan ulang tahun Hari Kebangsaan Republik Singapura yang ke-60 tahun.
3 pegawai kanan angkatan bersenjata di Raja Brunei ABDB dinaikkan pangkat Brigadier Jeneral dan Laksmana Pertama berkuat kuasa mulai kemarin. Majlis kenaikan pangkat berlangsung di Mes Pegawai Bolkiah Garrison. Kenaikan pangkat disempurnakan oleh Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bolhasan, Pemerintah ABDB. 3 pegawai kanan yang dinaikkan pangkat: Colonel Aldi bin Haji Hassan, Pemerintah Tentera Darat di Raja Brunei; Kapten Sahibul Bahari bin Haji Zainal, Pemerintah Tentera Laut di Raja Brunei; Colonel Udara Haji Zahaidi bin Haji Ahmad Daud, Pemerintah Tentera Udara di Raja Brunei. Hadir Yang Berhormat Pihin Dato' Lala Raja, Major Jeneral Bersara Dato' Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Sementara itu, 108 pegawai Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB dinaikkan pangkat. Majlis kenaikan pangkat diadakan di Mes Pegawai Brakas Garrison. Majlis kenaikan pangkat disempurnakan oleh Major Jeneral Dato' Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bolhasan, Pemerintah ABDB. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Dato' Lala Raja, Major Jeneral Bersara Dato' Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Sebuah keluarga berbangsa Iban di daerah Temburong memilih agama Islam sebagai pegangan hidup baharu dengan melafazkan 2 kalimah syahadah di kediaman mereka di Kampung Kenua kemarin. Antara yang hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Omar Anak Bonga, 50 tahun, kini dikenali sebagai Muhammad Omar Hafiz bin Abdullah Bonga, manakala isteri dan anak-anaknya masing-masing memilih nama Islam mereka masing-masing. Mempelajari agama Islam ini dari adikku yang 2 orang itu, 2 orang iparku, orang mertuaku. Itulah dari sanalah kami mempelajari agama Islam atau macam mana bacaannya apa. Harapan supaya dapat memperbaiki bacaan, memperbaiki kehidupan. Ada orang macam ada bagi nasihat lah. Kau boleh belajar lagi dalam pasal Islam, boleh belajar lebih dalam lagi lah semua pasal Islam. Jadi wanita muslimah. Pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia ke-79 terus dimeriahkan malam tadi dengan pelbagai persembahan. Di Ibu Negara, pentas perayaan kawasan letak kereta berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja disemarakkan dengan persembahan berhibur bersama kumpulan band headline. Anjuran band headline hadir Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sementara pementasan Pendekara Awang Maharu memeriahkan persembahan di pentas perayaan kawasan Tamu Dudung Saji, Kuala Belait. Pementasan dikelolakan oleh Latup Entertainment. Di kawasan lapang berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, daerah Tutong, pentas perayaan diserikan dengan persembahan Malam Suara Perdana PMKK. Acara dianjurkan oleh Institusi Mukim dan Kampung Jabatan Daerah Tutong itu diisikan dengan pertandingan nyanyian karaoke dan persembahan kugiran. Antara yang hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong.
Manakala persembahan rumpun kesenian insan sastra Rakis Universiti Brunei Darussalam dengan pementasan teater pula mengisi pentas perayaan Dermaga Pekan Bangar Temburong. Hadir Awang Hassan Bahar bin Haji Omar, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Negara Brunei Darussalam komited untuk memperkukuhkan jalinan kerjasama bersama Guangxi, antaranya kerjasama teknikal dalam bidang standardisasi, metrologi, penilaian kesesuaian dan pembangunan peraturan yang merupakan pemacu utama kepada perdagangan, inovasi dan infrastruktur kualiti. Perkara tersebut antara yang digariskan semasa perbincangan para pegawai Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan delegasi institusi pentadbiran dari Guangxi China, GXAMR, yang mengadakan kunjungan rasmi ke negara ini baru-baru ini. Kunjungan itu berlangsung di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Semasa kunjungan, Alan On, Pengarah Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan selaku Setiausaha Agung bersama Koridor Ekonomi Brunei Guangxi BGEC turut menegaskan usaha kedua-dua negara secara langsung menyumbang kepada pencapaian objektif strategik Koridor Ekonomi Brunei Guangxi. Dalam sesi perbincangan, kedua-dua pihak telah menyatakan komitmen yang tinggi untuk memperluas kerjasama dalam bidang-bidang, antaranya pertukaran maklumat berkaitan piawaian teknikal dan peraturan dan penganjuran bengkel bersama serta pertukaran teknikal. Seringkali orang terlepas pandang akan kewajipan zakat harta berbanding zakat fitrah. Ada yang beranggapan zakat yang wajib ialah zakat fitrah saja dan merasa telah menunaikan kewajipan zakat dengan mengeluarkan zakat fitrah setiap kali menjelang Aidilfitri. Perkara tersebut antara yang ditekankan dalam khutbah Jumaat bertajuk mengabaikan kewajipan zakat harta mengundang azab dan kerugian. Khutbah turut menjelaskan masih ada yang kurang faham atau tidak tahu tentang zakat harta, hukum hakamnya, kadar nisab dan cara pengiraan zakat serta tidak tahu tempat untuk mengeluarkan zakat. Negara Brunei Darussalam, orang ramai yang hendak menunaikan zakat harta bolehlah datang ke tempat-tempat berikut seperti kaunter kutipan zakat Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, yakni Juzwab di bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama, cawangan-cawangan kaunter zakat Juzwab di pejabat-pejabat Hal Ehwal Ugama daerah Tutung, daerah Balait dan daerah Temburong, amil-amil, institusi keuangan dan perbankan serta penyedia perkhidmatan yang telah dilantik menjadi amil di seluruh negara. Memandangkan zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, masalah ini adalah wajib untuk diketahui, umpamanya bagaimana cara mengeluarkan zakat perniagaan, zakat harta dan lain-lain yang wajib dizakatkan. Sesungguhnya hukum mengeluarkan zakat adalah wajib ke atas setiap orang Islam yang memenuhi syarat-syaratnya. Orang yang tidak mengeluarkan zakat adalah fasik dan berdosa besar. Manakala orang yang ingkar akan ketetapan hukum wajib zakat pula dikira kufur. Majlis Perundingan Kampung Jerudong mengadakan Tamu Ria Hari Keluarga selama 3 hari bermula kemarin di Pantai Siak Andang, Jerudong. Hadir Yang Berhormat Awang Zainul bin Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Berbagai jenis kuih tradisi dan masakan dijual. Dalam pada itu, beberapa aktiviti menarik juga diadakan. Orang ramai dialu-alukan mengunjungi tamu tersebut bagi sama-sama memeriahkan Tamu Ria Hari Keluarga Pantai Siak Andang. Persatuan Basmi Dadah Basmida menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bersama sebuah salon rawatan dan kecantikan. Majlis penandatanganan MOU tersebut yang diselajurkan dengan perasmian bilik terapi urut dan refleksologi persatuan berkenaan diadakan kemarin di Ibu Pejabat Basmida, Kampung Anggrek Desa.
Hadir Datin Hajah Dayang Masni binti Haji Awang Muhammad Ali yang dipertua Basmida, penandatanganan MOU antara Basmida dan Establishment Rawatan Kesihatan dan Kecantikan Wati Armeza sebagai rakan strategik dalam menyediakan platform perkhidmatan terapi dan refleksologi kepada orang awam. Mula menjinakkan diri dalam seni pertukangan kraftangan pada tahun 2008 dengan membuat keychain, seorang pembuat kraftangan tempatan meneruskan pertukangan kraftangan secara sepenuh masa pada tahun 2012. Seni pembuatan kraftangan diperluaskan lagi dengan pembuatan pemarang, pisau, keris dan tongkat dan menjadikannya salah satu produk, satu kampung satu produk, 1K 1P, Majlis Perundingan Kampung Berpuluh. Bagi mengetahui keistimewaan seni kraftangan Awang Muhammad Daud bin Haji Lamat, kita ikuti laporannya bersama Hazimah Jalil. Sejak penglibatan dalam pembuatan kraftangan, Awang Muhammad Daud berhasil menjual lebih 4,000 bilah pemarang dan pisau, 30 bilah keris dan 1,500 jenis tongkat. Penghasilan produk tersebut dilakukan dengan cara klasik dan premium mengikut keperluan dan peredaran masa. Permulaan 1K 1P ini permulaannya 2008, iaitu atas kemahuan kerajaan. Melibatkan diri dalam ahli Majlis Perundingan Antara Kampung. Lepas itu kami mengusahakan produk-produk tempatan semasa tu tahun 2008 itu mencari pengusaha-pengusaha dari Kampung Berpuluh. Awang Muhammad Daud juga mengikuti beberapa kursus kraftangan terutama mengenai kehalusan dan pemilihan bahan, terutama sekali jenis kayu dan besi yang digunakan dalam pembuatan kraftangan yang berkualiti dan menarik. Dalam simpanan saya adalah kayu cendana, kayu penggaris, kayu belian, kayu madang sisik, kayu serdang, termasuk kayu kelapa pun diambil juga sebagai satu produk keringanan dalam kraft pembuatan bentuk supaya mengambil ukiran-ukiran tersebut daripada urat-urat kayu kelapa itu tadi dan juga kayu nibong. Seni kraftangan adalah penting untuk dipelihara kerana ia mampu melestarikan warisan budaya dan tradisi negara serta boleh memberi impak kepada ekonomi negara. Usaha dan penglibatan aktif masyarakat dari semua peringkat umur mengenai seni kraftangan juga dapat mendukung pengembangan produk yang bersesuaian dengan trend masa kini tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional. Hazimah Jalil melaporkan untuk Berita RTB. Sukan, DPM MFC bakal memulakan saingan Liga Super Malaysia malam ini. Pelawanan pertama bakal menyaksikan DPM MFC berkunjung ke Stadium Majlis Perbandaran Selain Malaysia untuk berdepan PDRM FC. Pelawanan dijadual bermula pukul 9 malam.